kan method terakhir itu Simpson. Jadi untuk malam ni saya terus explain je kaedah tu dengan formula dan kita akan buat dua praktis. Okay, praktis 2 dan praktis 3. Trapezoidal yang kita pernah belajar iaitu datang daripada formula trapezium. Okay, jadi saya recall balik apa yang kita belajar semalam. Trapezium ni sebab bentuk dia. Jadi kalau kita ikutkan nak bagi segmen tu, dia akan dapat segi ataupun bentuk trapezium. Tapi dia tak accurate kalau kita buat satu segmen. Jadi sebab itu diperkenalkan n segmen ataupun n sub interval. Maknanya kita boleh pecahkan luas yang kita nak cari tu beberapa divider ataupun segmen supaya dia punya step size dia tu sama je untuk semua. Dan kita boleh gunalah formula untuk trapezoidal iaitu I sama dengan H per 2. Maknanya step size per 2. Lepas tu yang ni adalah F0 ni adalah function yang pertama ni. Yang first ni. Ni F0. Dan ditambahkan dengan Fn. Fn ni yang belakang sekali. Ni Fn. Dan ditambahkan dengan 2 kali ganda hasil tambah Fi. So kat mana Fi ni? Fi ni adalah sebenarnya partition yang dekat tengah-tengah ni. So ini datang daripada formula trapezoidal iaitu separuh daripada ketinggian darab dengan A tambah B lah. Okay, so sekarang ni untuk Simpson. Simpson ni dia sama juga dengan trapezoidal sebab dia akan pecahkan mengikut segmen ataupun subinterval. Dia akan pecahkan juga. Dan dia punya kiraan N dia tu pun sama. Contohnya kalau kita ada N dia tu 6. So dia punya kiraan untuk kita pecahkan tu dia mesti start daripada kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maknanya nilai segmen dia tu mesti sama dengan nilai F yang terakhir. Maknanya 6 tu dengan 6 lah. Okay. Cuma dekat Simpson ni dia ada 2 formula. Iaitu yang pertama 1/3 rule. Satu lagi adalah 3/8. Okay. So kenapa dia ada formula 1/3 dengan 3/8? Sebab derivation formula datang daripada Lagrange. Kalau ingat chapter 4 Lagrange dia main data titik. Contohnya lah, kalau kita ada data n tambah 1, saya balik n tambah 1 sama dengan 4, order Lagrange tu berapa? Siapa ingat? Kalau Lagrange tu dia ada 4 data, dia punya order berapa? 3. Betul 3. Okay, exactly. Jadi derivation ni lain tau. Ni n yang kita guna ni adalah n segmen. Tapi kalau Lagrange, n yang kita guna ni adalah order. Dia punya kuasa dia. Jadi n sama dengan 3 ni sebenarnya order 3. Jadi derivation formula Lagrange untuk 1/3 ni dia punya order tu adalah second order. Maknanya dia kena ada 3 titik ataupun 3 data. Sebab 3 data dia akan dapat second order. Kalau 4 data baru dapat third order. Jadi kalau 3/8 ni yang merupakan third order. So macam mana kita nak tahu benda ni second order dengan third order? So kena fahamkan balik. Kalau second order ni dia punya titik tu dia kena ada 3. 1, 2, 3. Bila ada 3 titik baru jadi second order. Kalau third order ni ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Tu maksud dia. Jadi apa kena-mengena Lagrange yang kita nak buat ni Lagrange ni dengan lukisan gambar rajah yang kita nak cari luas ni. Okay, saya zoom kat sini Kalau ingat saya ajar, kenapa kita tak ambil satu segmen besar ni? Sebab dia akan menghasilkan ralat dekat sini. Error kita besar. Jadi sebab tu dia dividekan satu persatu. Dia akan jadi sini satu, sini satu, sini satu, sini satu lah. Jadi kita akan ada satu trapezium kat sini. Okay. Okay, so satu trapezium yang terhasil ni, dia sebenarnya titik ni, dia jumpa titik ni. Okay. So dia akan sambung straight je.
Maknanya dia akan ada dapat satu garis lurus. Tapi kalau untuk second order, dia takkan buat 2 data ni. Dia ada 3 titik pula dia buat kat situ. Jadi saya lukis untuk 3 titik tu. Macam ni Okay, contohlah. Sini interval A, sini interval B. Kita pun nak carilah luas dekat di tengah-tengah ni. Lepas tu kita pun divide lah dia punya segmen tu, kita divide kepada 2. So segmen kepada 2 maknanya sini 1, sini 1. Ni dia punya segmen kan. Tapi kalau kita nak kira sebenarnya dia ada F0, F1 dengan F2. Okay, dekat mana yang second order dengan third order tu? Dekat sini Untuk first ni, sepatutnya daripada sini sampai sini kita boleh sambung straight line. Tapi disebabkan ini merupakan second order, 1/3, dia akan tambah satu lagi titik kat sini. Jadi dia takkan buat straight line. Dia akan buat macam lengkungan yang betul-betul fit kepada 3 titik. Sebab tu nama dia second order. Maknanya dia lagi tepat berbanding kalau kita buat straight line macam ni, dia akan ada error sebab original graph dia ni sebenarnya graph tu lengkung, bukan straight line. Mungkin gambar rajah saya ni tak berapa tepat sebab lengkungan ni dia tak nampak lengkung sangat. Jadi sepatutnya kalau ikutkan, kalau trapezoidal dia sambung straight. Okay? Tapi kalau untuk Simpson 3/8 atau 1/3, dia akan ada lengkungan kat sini. Jadi dia lagi accurate berbanding trapezoidal. Okay? Jadi dia tak kiraan sama. Ni F0 dia. Ni F0. Tapi dekat F1 pula, F1 dia akan ada another titik. Sini 1 dengan tengah 1. Jadi kalau kita sambung, dia tak akan straight line lah. Dia akan jadi satu lengkungan. Dia lagi menepati dan mengurangkan ralat dia sebenarnya. Sama juga dengan F3, F2 ni. Ni F2. Ni titik sini, ni titik sini. Kalau kita buat straight line, dia akan dapat macam ni. Ni straight line. Ada error dia lah. Tapi kita gunakan 1/3. So 1/3 dia akan buat satu titik kat tengah. Jadi dia akan ikut betul-betul lengkung dia tu. So nampak perbezaan dia. Kalau yang ni, dia buat straight line macam ni. Dia buat straight kan. Jadi inilah dinamakan sebagai Simpson 1/3 rule. Dia ada 3 titik kat sini. Jadi kalau 3/8 ni dia third order. Bila third order dia ada 4 titik. So bila 4 titik maksudnya macam lukisan tu, kalau kita nak cari luas, this one. Ni daripada A. Ni daripada B. Okay. So kalau kita cut off dekat sini 1, sini 1. So saya zoom kat sini. Asalnya dia ada 2 titik je kan. So kalau titik 3/8, dia ada 4 titik. Dia buat sini 1, dia buat sini 1. Dia lagilah dapat dia punya graf dia tu lengkungan yang memenuhi graf yang kita nak. Jadi sebenarnya 3/8 atau 1/3 ni 1/3 dengan 1/3 ni lagi better daripada trapezoidal. Sebab sifat trapezoidal dia garis lurus. Maknanya ada lagi error untuk meshkan lengkungan ni. Okay, boleh faham kenapa kita kena belajar Simpson? Sebab dari segi accuracy dia tu improve. Sebab dia menggunakan Lagrange interpolation. So dekat sini dah ada intro dah. Selain daripada kita applykan trapezoidal rule, cara lain untuk kita dapatkan jawapan yang lagi tepat, the more accurate, adalah menggunakan higher order polynomial. Macam saya cakap tadi lah, second order and third order untuk sambungkan titik-titik dia tu. So kalau nampak dekat sini, ni titik dia. Ni 1, ni 2, ni 3. Ni method 1/3. 1, 2, 3, 4. Yang ni adalah 3/8. Sebab dia second and third order. Okay. Dia ada titik tengah lah, extra point. Okay, jadi ni formula Simpson rule. Dia datang daripada Lagrange. So kalau kita recall balik Lagrange, this one L0. Ni L0. Ini adalah L1. Ini adalah L2. Tapi jangan bimbang sebab kita tak buat Lagrange kat sini. Kita hanya apply formula yang dah diberikan. Ini formula dia.
So kalau nampak dekat sini, formula dia quite similar dengan trapezoidal. Cuma dekat depan ni, kalau 1/3, kenapa nama dia 1/3? Sebab bila dia dah derive Lagrange tu, dia dapat nisbah dia H/3. Ni Simpson 1/3. Okay, so H/3, F0 Fn, okay, F0 tambah Fn, maknanya tahulah F0 ni adalah yang first, Fn ni yang last segment tu. Okay, kalau saya lukis, okay, saya boleh faham di sini satu, sini A, sini B. Contohlah saya pecahkan kepada segmen 1, 2, 3, 4. Ni saya pecah kepada N4. Maknanya ini adalah F0. Belakang ni adalah F4. So data F0 kita ambil yang ni. Fn kita ambil yang belakang ni. Itu maksud dia lah. Okay, cuma tambahan untuk peninterruption, dia ada dekat belakang ni. Apa beza dia? Yang pertama, 4 kali ganda hasil tambah Fi. Fi ni kalau kita belajar trapezoidal, Fi ni merujuk kepada nilai yang di tengah-tengah. Kalau trapezoidal, dia ambil semua je. Cuma kalau Simpson, dia tak ambil semua. Apa beza dia antara dua ni? Siapa boleh beritahu? Apa beza Fi yang depan dengan belakang? Siapa? Apa beza dia? Kuasa. Bukan kuasa, bukan. Lagi? Anyone? Apa yang membezakan Fi dekat sini dengan Fi dekat belakang ni? Apa beza? Padahal dua-dua Fi tu dekat tengah-tengah. Formula dah ada. Cuba anyone, siapa nak beritahu? Apa beza? Ganjil Tok Madam. Betul. Betul Sairi. Genap dengan ganjil. Kalau nampak dekat sini, betul lah Sairi. Fi ni dengan Fi ni sama je. Tapi yang ni ganjil. ODD, odd, adalah ganjil. Dan untuk even ni adalah genap. Okey, macam mana nak tentukan dia ganjil ke genap? Okey, kan kita buat kiraan. Sini kan F0. Belakang ni kan F4. Okay. Yang dekat tengah-tengah ni kalau kita counting, this one adalah F1, ini adalah F2 dan ini adalah F3. So bila dikata Fi yang ganjil, maknanya bilangan ganjil. 1 dengan 3. Jadi luas yang saya tandakan warna kuning ni perlu didarabkan dengan 4. Sebab 4 ni gandaan untuk sebutan yang ganjil sahaja. Yang first and last ni lain cerita. First and last ni dah memang dalam formula dia. First and last ni memang dekat depan ni. Okay. Cuma yang Fi dekat tengah ni dia terbagi pada dua. Satu genap, satu ganjil. Jadi yang macam mana nak tahu genap ganjil? Awak tengok pada kiraan ni. Ni 1, ni 3. Ni nombor ganjil. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini adalah odd number. Even number adalah gandaan yang genap 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi, kalau nampak dekat sini, untuk yang ganjil ada 2. Okay, ada 2 nilai. Tapi untuk genap dia ada 1 je. Kat sini je. Kenapa dia ada 1? Sebab kita ada segmen untuk N sama dengan 4 je. Kalau N dia 12 ke N dia 8, banyak lagi lah genap dia. So boleh nampak tak perbezaan trapezoidal dengan Simpson 1/3? Boleh nampak ke? Dia kena asingkan lah. Boleh Okay. Dan dekat sini dia ada short note yang awak kena faham. Tadi saya dah ajarkan cara macam nak identify benda ni. Dan dia kena faham kat sini, this 1/3 rule, there must be an even number of sub-interval. So, kalau kita ada bilangan segmen dalam gandaan genap, 2, 4, 8, 10 dan sebagainya, dia sesuai untuk kita buat 1/3, second order. Data atau segmen yang genap, kita sesuai guna H/3 lah ataupun 1/3. Okay?
Okay. So yang ni nanti saya tunjuk jalan kerja dia. Dia minta cari approximation kan daripada 1 sampai 4. Ni function dia. Menggunakan Simpson 1/3. Okay, 1/3. Yang pertama dia minta guna H 0.5. Step size 0.5. So kalau kita kira, kalau H 0.5, nak tahu N dia berapa, kita akan tolakkan. B dia 4. Ni dia punya interval ni. B dia 4. Tolak dengan 1. Okay, so 4 tolak 1 bahagi dengan H. So kita akan dapat dia punya N adalah 6. Okay. So sekarang ni kita nak buat Simpson 1/3 ni yang ada 6. So kita susun lah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Dan disebabkan dia punya initial limit dia, limit bawah dia 1 sampai 4. Kena ingat limit dia kena sama tau. 1 dengan 4. So setiap lompatan ni dia kena bergerak sebanyak 0.5. Ni sama je dengan trapezoidal, tak ada beza pun. Okay, so yang tu bergerak. Yang beza dekat sini, F1 odd dengan F1 even. Sebelum ni kalau trapezoidal dia ada satu je, F0, F6 dengan Fi je, sebab semua nilai middle dia tu, intermediate dia kita letak kat tengah je, tapi yang ni tak, dia asing. Okay, so F0, F6 sama je, yang ni first, yang ni last. Okay. Untuk FIO iaitu ganjil, dia akan start dengan 1. Kat mana kita nak baca ganjil tu ni? 1, 3, 5. Ini kita panggil nombor ganjil. Jangan tengok dekat sini. Yang ni untuk X yang kita guna calculator, calculate. Sebab ada pelajar tersalah tengok. Dia kata, oh 2 ni genap. Genap dia pun letaklah nombor kat sini. Genap betul lah. Tapi tiba-tiba sampai 3 ganjil dia letak sini, salah. So X tidak diguna pakai untuk tentukan odd atau even. Yang guna pakai odd even hanyalah counting I sahaja. So ni ganjil ni, yang ni dengan yang ni. Yang genap pula 2, 4 dia letak nilai kat sini. Ni genap. Ganjil kat sini. Okay. Yang first and last 0 dengan 6 ni, F0, F6, dia tak ada efek lah. Yang ni 1, sini 1. Okay. So sama macam trapezoidal, kita totalkan semua, total up dan masukkan dalam formula. So H/3 iaitu 0.5/3. F0 tambah Fn iaitu first and last iaitu 2.4960. This one masuk sini Lepas tu 4 kali ganda Fi. Okay, so 4 kali ganda Fi iaitu nilai ni 3.9349 yang kita dah counting, yang kita dah samakan tadi. Dan untuk 2 kali ganda yang belakang ni, dah tak. So kira direct, dia akan dapatlah jawapan dia 3.9242. So inilah Simpson 1/3 sebab dia ada odd dengan even. Praktis 2. Okay. Sebab tadi dah faham kan guna Simpson 1/3. Jadi saya minta untuk Simpson 1/3 dia tak kira tau. Tapi dia bagi table. This one table. Just extract. Tarik je nilai-nilai tu untuk kita susun kiri kanan ataupun odd even. Okay, so saya bagi masa sekejap. 3 minit try. Okay, so dia akan start kosong 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya dia ada 6 segmen ataupun 6 sub-interval. So saya suka sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Lepas tu masukkan untuk SI dia. SI boleh salin je direct. Ini semua negatif 2 sampai 10 ni. Maknanya integration dia tu start pada limit bawah negatif 2 sampai 10. So sini 0, 2, 4, 6 dan 8. Okay. Disebabkan kita ada 6 segments, 6 sub-interval, maksudnya dekat sini kita akan tulis F0 dengan F6 saja. Okay, sebab dia ada 6 sub-interval. Yang ni pula Fi, tapi dalam kurungan ganjil. Yang ni pula Fi, yang ni untuk genap, even number. Okay. So kalau saya tandakan dekat sini yang dia punya gambar raca ni,
Okay. So sini tak perlu kira. Sebab ini kita nak cari F0 dengan Fn kan. So tak perlu. Tak perlu. Okey, yang genap ganjil ni ini ganjil. 135 ganjil. Bila ganjil, dia duduk jawapan dia dekat sini. Ni 1, 2, 3. Tu ganjil dia. Jadi yang 2 ni tak perlulah ni. Sini saya akan potong. Ni. Yang ni pula potong kat atas ni. Okay. So kalau nampak susunan dia macam selang-seli. F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Yang saya tanda soal tu, itu sebenarnya turutan untuk ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Lepas tu dia back balik kepada F6 yang last segment lah. So memandangkan yang ni tak perlu kira, tak perlu masuk calculate ke apa, kita akan copy je semua nilai ni untuk masukkan dalam table of trapezoid Simpson ni. Example practice yang saya bagi ni, ada tak dia bagi step size dia? Atau boleh agak? Naik 2. Betul, naik 2. Awak cek kat sini kosong tolak negatif 2. So dia sebenarnya bergerak ni tambah 2, tambah 2, tambah 2. Naik 2, naik 2. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jadi step size dia sebenarnya adalah 2. H dia 2. Jadi dekat sini kita masuk je lah. 2/3. Okay, buka kurungan. F0 tambah Fn 42 tambah dengan 4 kali ganda Fi odd negatif 13 dan tambah dengan 2 kali ganda Fi even number iaitu negatif 22. So yang ni kita calculate directly je lah. Dan nanti dia akan dapat jawapan dia negatif 36. So Simpson 3/8 macam saya explain, dia sama je dengan 1/3. Cuma 3/8 ni dia datang daripada third order yang menggunakan 4 titik. So bila dia guna 4 titik, dia tak boleh cari titik tengah ataupun even odd, dia tak ada. Dia akan menggunakan, ni baca dia punya formula Kenapa nama dia 3/8? Sebab daripada derivation Lagrange, dia dapat nisbah untuk step size ni 3/8. Sebab tu nama dia 3/8. Jadi nak bezakan formula 1/3 dengan 3/8, awak tengok dekat constant ataupun perkali bagi H kat sini. Okay. Alright, so yang ni sama je. Yang ni first, yang ni last. Okay, dekat sini beza dia. Ini Fi biasa dekat tengah-tengah tu. Tapi dekat sini Fi juga. Cuma Fi dekat sini adalah gandaan 3. Gandaan 3. So let's say lah kalau saya bagi segmen iaitu 12. Okay, 12 Kalau saya senaraikan dia punya counting dia, kosong, tak payahlah 12, saya ambil 9 lah, kecil sikit, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
counting ni, pengiraan ni yang kita menghitung ni untuk kita sorting table dia kan 0, 1, 2, 3 sampai 9. Okey, jadi yang saya nak terangkan kat sini 0 dengan 9 first and last tu memang kita dah masukkan dalam formula yang F0 tambah Fn tu lah. Okey. Kalau 1/3 dia kira genap ganjil. Tapi kalau untuk 3/8 dia tak kira genap ganjil. Dia akan kira yang Fi dekat tengah-tengah ni gandaan 3 iaitu 3, 6. Okey. 9 tu kira gandaan tak? Siapa boleh tahu? 9 tu kira gandaan ke tak? Tak, sebab dia F ni lah. Betul. Sebab 9 tu adalah F yang terakhir. Jadi bila F yang terakhir, yang ni tidak termasuk dalam gandaan. Yang termasuk dalam gandaan hanyalah 3 dengan 6. Jadi kena tambahkan dua nilai ni sahaja untuk didarabkan dengan dua gandaan. Okey? So dekat sini maksud dia 2 darab dengan hasil tambah Fi yang merupakan gandaan 3. 3 dan juga 6. So yang tak gandaan 3 iaitu 1, 2, 4, 5, 7, 8 dia kena tambah dan didarabkan dengan 3. Sebab dia kira Fi yang middle biasalah. Jadi itu je beza H/3 dengan 3/8. So counting dia tu memang kena tengok pada bilangan 0, 1, 2, 3 tu. Jangan tengok pada X. So saya tunjuk contoh macam mana nak susun table dia. Ni muka surat 87. Ini kena buat pembetulan sikit. Sepatutnya soalan nombor example 4 ni, kalau kita baca soalan dia minta kita integrate satu tolak eksponen negatif X daripada 0 sampai 3 menggunakan Simpson 3/8 rule dengan mengambil 9 sub-interval. Okay, ada 9. Jadi bila kita susun 9 tu 0, 1, 2 sampai 9. Ni sampai bawah ni. Okay. Dan atas ni kita ada I, kita ada XI, kita ada F0 dengan F9 sebab dia terakhir kan. Sini tolong padam, saya ada buat ni correction kat sini. Ni bukan FIO. Okay. Tolong padam sini. Ini bukan FIO. Okay. Yang ni hanyalah FI sahaja. Sebab dia bukan gandaan 3. Yang belakang ni pula bukan FI even, tapi FI gandaan 3. Saya akan buat darab 3 je ni. Untuk asingkan FI biasa dengan gandaan 3. Okay. Jangan guna odd dengan even ni. Odd even ni yang 1/3 tu. Saya tersalah copy paste dia punya table tu. Okay. So sini FI, sini adalah X3. So macam mana nak baca? Okay. Yang ni kosong first. Nilai dia kosong lah kat sini. Nak dapatkan kosong ni masukkan dalam function lah. 1 tolak eksponen negatif alpha X. Okay. 0 dengan 9. Okay. Check. Lepas tu, yang 3 ni. Ni 3 dengan 6. Yang ni yang saya kata gandaan 3 ni. Ni gandaan 3. Ni gandaan 3. Jadi dua nilai ni sahaja yang duduk kat kotak ujung ni. 0.6321 dengan 0.8647. Sebab dia gandaan 3. Yang bukan gandaan 3 iaitu 1, 2, 4, 5, 7, 8. Dia akan berada di bahagian kotak tengah. Untuk kita sum up kan. Okay. Nanti kalau masuk dalam formula dia, I sama dengan 3H. H dia tu berapa H dia? H dia 1/3. Okay. H dia 1/3 per 8. Jangan lupa tau 3/8 ni dia formula dia 3/8. And then F0 tambah F1, this one 0.9502 tambah dengan ingat formula dia 3 kali ganda. Formula semua dibagi tau. So tak perlu hafal. 3 kali ganda 4.151 yang bukan gandaan 3 dan ditambah dengan 2 1.4968. Kira direct nanti dapat jawapan. Okay. Ni jawapan kat belakang. Right. Ini. Okay. So dapatlah jawapan dia 2.0496. Boleh? Jadi boleh nampak tak beza antara 1/3 dengan 3/8?
Boleh? Boleh, madam. Masing-masing boleh buat. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Saya tunjuk je ni. Dia ada dua. N6 dengan N12. Kena buat dua table yang berbeza. Satu N sama 6, satu lagi N sama dengan 12. Ni function dia. Dan ni limit dia bagilah 0 sampai 0.9. Dia minta kira exact ataupun analytical value. Kemudian kita calculatekan dia punya personality error. Cuma dekat sini saya nak bagi correction dalam buku Ni bukan 3424 ni Tuan Padang. Bukan 3424. Dia adalah 34. Alamak, 34 berapa? Dah. 3492. Tuan betul kan? 3.2492. Ni jawapan dia. Okay, untuk I6. Untuk ISZ, ISZ tak ada masalah. Yang ni satu lagi error dia 0.17 ni adalah 0.38% error dia lari. Okay. Okay, saya bagi masa sekejap 5 minit. Cuba awak rangkakan soalan praktis 3 ni menggunakan Simpson 3/8.
So boleh guna kalkulator lah. Yang ni kira direct. 3.2492. Okey, betul. 3.2492. Jadi, ni adalah jawapan approximation untuk N sama dengan 6. Okey, sama macam trapezoidal, semakin banyak segmen ataupun semakin banyak N, dia semakin accurate. Okey, jadi ini jawapan untuk N sama dengan 6 lah. Dan untuk SZ dia macam biasalah, tekan dalam kalkulator. Ni dia punya 0.2 kan. So, tekan kalkulator, integrate 0.2 tolak 2 alpha x kuasa 2 tambah 40. Dapat apa? Dah dia dapat ke? 3.2369. 3269. Betul? 2369. 2369. Okey, 3.2369. Jadi untuk SZ guna kalkulator directly dia dapat 3.2369. So nanti kiralah perasaan relative error. Awak tolak je SZ tolak approximate bagi SZ darab dengan 100%. Masuklah pengiraan dia nanti dan nanti dia akan return nilai 0.38%.